السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipermudahkan dapat lagi meneruskan kehidupan kita dekat muka bumi ni. Dan alhamdulillah pada pagi ni tuan-tuan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, memilih kita duduk ataupun bersama-sama dalam majlis ilmu. Semoga kita di antara golongan manusia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya nak share sekejap tuan-tuan ni, link ni dekat rakan-rakan saya sekejap. Baik. Semoga tuan-tuan puan-puan semua dalam keadaan sihat dan afiat insya-Allah. Dan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pagi ni insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah taala, kita akan menyambung berkaitan dengan pembelajaran kita, iaitu qawaid Quraniyah, kaedah-kaedah Al-Quran dalam kehidupan. Dan kita telah sampai pada siri yang ke-8 tuan-tuan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kaedah-kaedah Al-Quran dalam kehidupan siri yang ke-8 tuan-tuan ni. Dan pagi ni insya-Allah kita akan berkongsi kaedah yang ke-17, ke-18 dan juga ke-19. Kaedah yang ke-17 tuan-tuan dan rahmati Allah taala, Syekh Dr. Umar hafizahullah taala menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-26 daripada surah Al-Qasas. Ayat ke-26 daripada surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun Al-Quran merakamkan kisah berkaitan itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja untuk kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya, ataupun orang yang kuat dan amanah. Baik. Kaedah di tuan-puan yang saya color kuning ni tuan-puan ya. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja kepada kita adalah orang yang paling kuat dan juga amanah, orang yang dapat dipercayai. Hadirin yang dirahmati Allah taala, sebagai pendahuluannya, kaedah ini merupakan kaedah yang muhkam yang juga sama seperti mana kaedah-kaedah sebelumnya yang kita kongsikan tuan-tuan. Kaedah yang jelas berkaitan dengan hubungan ataupun muamalah di antara sesama manusia.
khasnya berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lain. Kemudian kaedah ni datang tuan-tuan, saya buka dekat, saya buka untuk tuan-tuan dekat saya punya PC yang satu ni untuk tengok kat Facebook tuan-tuan, kalau ada persoalan-persoalan akan datang ya. Sekejap ya. Nah. Baik. Kaedah ini datang dalam konteks kisah Nabi Musa AS dengan salah seorang penduduk Madian tuan-tuan, dalam surah Al-Qasas. Kalau kita menyusuri kisah berkaitan dengan ayat ni, maka kita akan bertemu dengan kisah berkaitan Nabi Musa AS dengan salah seorang penduduk Madian dalam surah Al-Qasas. Para ulama hadirin, kita tak nak cerita detail berkaitan tentang perkara itu sebab kita nak fokus kepada kaedah kita. Para ulama telah menjadikan ayat ini sebagai kaedah bagi orang yang akan memegang suatu urusan yang tertentu. Bahkan ia merupakan satu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk kita melantik ataupun bagaimana untuk kita merasakan kita ni layak tak untuk memegang suatu urusan yang tertentu. Dan ia juga merupakan panduan kepada kita tuan-tuan, panduan yang sangat penting dalam kehidupan kita dalam urusan berkaitan dengan tanggungjawab dan juga amanah. Iaitu kena memiliki dua perkara tuan-tuan. Yang pertama memiliki kekuatan dan yang kedua memiliki sifat amanah ataupun seorang yang amanah. Baik, semakin besar sesuatu amanah dan tanggungjawab, maka semakin ketat pemeriksaan terhadap dua sifat ini dalam peribadi seseorang tersebut. Tuan-tuan, dalam perkara berkaitan dengan hubungan sesama manusia ni, apatah lagi ia berkaitan dengan tanggungjawab ataupun jawatan ataupun pekerjaan tuan-tuan, maka dua perkara ni yang kita kena usahakan untuk memerhatikan dalam diri seseorang ataupun dalam diri kita. Iaitu kita memiliki kekuatan ataupun pribadi yang kita nak lihat ataupun nak lantik dengan sesuatu amanah dan tanggungjawab, itu memiliki kekuatan, pada masa yang sama ia juga memiliki sifat amanah. Dan inilah merupakan di antara petunjuk Al-Quranul Karim kepada kita. Kena ada sifat, bukan sahaja memiliki kekuatan tuan-tuan, pada masa yang sama ia juga memiliki sifat yang sangat mulia, iaitu amanah. Baik. Contoh-contoh aplikasi kaedah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Gambaran Allah Ta'ala berkenaan penyampaian wahyu dan risalah kepada para anbiya dan rasul, iaitu malaikat Jibril AS. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 19 hingga 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang memiliki arasy, yang di sana, yakni di alam malaikat, ditaati dan dipercayai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pastinya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila di antara tugas yang sangat besar ataupun berat adalah menyampaikan wahyu dan juga risalah kepada para anbiya dan rasul. Dan itulah di antara tugas malaikat Jibril AS yang merupakan juga Sayyidul Malaikah, ketua para malaikat. Dan pastinya sebagai ketua para malaikat tuan-tuan, yang Allah Ta'ala berikan tugas amanah menyampaikan wahyu dan juga risalah kepada para anbiya, para rasul. Pastinya malaikat Jibril AS itu memiliki dua sifat itu dan juga sifat-sifat mulia yang lain. Dan Al-Quran ataupun ayat-ayat ini tuan-tuan memang menukilkan berkaitan dengan dua sifat yang kita nukilkan sebentar tadi, iaitu memiliki kekuatan dan juga amanah. Malaikat Jibril AS dalam ayat ini jelas Allah Ta'ala menyatakan bahawa dhi quwwah, yang memiliki kekuatan. Pada masa yang sama muta'in thamma amin, yang di sisi para malaikat ataupun di alam malaikat ditaati, pada masa yang sama dipercayai. Untuk malaikat Jibril AS ni khas ni tuan-tuan, bukan sahaja memiliki dua sifat yang mulia itu, bahkan sifat-sifat yang lain. Dan ini merupakan di antara bentuk contoh yang kita boleh kaitkan dengan kaedah yang kita kongsikan pada pagi ini. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, perkataan Nabi Yusuf AS kepada raja. Di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-55, Allah Ta'ala berfirman ataupun Allah Ta'ala merakamkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan perkataan tersebut melalui surah Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim.
Dia yakni Yusuf alaihissalam berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri yakni Mesir, kerana sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan juga berpengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki sifat ni. Pada masa yang sama, Nabi Yusuf alaihissalam dijelaskan oleh Dr. Umar kat kitab dia tuan-tuan, beliau menukilkan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, inni hafizun alim, sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan juga mempunyai pengetahuan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang boleh menjaga urusan. Pada masa yang sama, Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang amanah. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai pengetahuan ataupun memiliki sifat amanah dalam menguruskan harta yang dimiliki oleh kerajaan Mesir ketika itu. Pada masa yang sama, sebagai seorang Rasul, pada masa yang sama Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan ataupun sifat-sifat yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memberikan ataupun offer diri beliau tuan-tuan untuk menjaga urusan tersebut. Dan ia juga merupakan satu bentuk panduan kepada kita. Apabila kita mampu ataupun kita merasakan insya-Allah Ta'ala kita mampu untuk melaksanakan ataupun menjaga sesuatu urusan, maka tak menjadi masalah tuan-tuan untuk kita mengoffer diri kita secara umumlah. Pada masa yang sama kita pun ketahui bila mana diberikan satu amanah, tanggungjawab. Di sebalik amanah dan tanggungjawab tu ada amanah yang besar yang Allah Ta'ala pikulkan dalam bahu-bahu kita yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada masa yang sama tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, amanah ni merupakan tanggungjawab yang besar yang kita akan jawab di hadapan Allah. Dan sebelum kita mengambil jawatan ataupun kita berusaha untuk mengoffer diri kita, tuan-tuan ketahuilah bahawa di sebalik tanggungjawab tersebut ataupun tugas tersebut ada bebanan yang besar yang kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini terbukti tuan-tuan yang dirahmati Allah apabila kita mentadaburi surah Yusuf, dan saya pasti tuan-tuan juga mengikuti kelas kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Yusuf Ar-Ba'in hafizahullah berkaitan dengan tafsir surah Yusuf. Apabila kita mentadaburi surah Yusuf, memang terbukti Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang hafiz, seorang yang alim. Allah Ta'ala berikan kemudahan Nabi Yusuf alaihissalam dapat mengendalikan krisis yang berlaku kepada negara Mesir dan penduduknya ketika itu. Baik. Kemudian yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memerintahkan orang-orang yang ada di sisinya untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis yang merupakan Ratu Negeri Sabah. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml ayat yang ke-38 hingga 39. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala 'ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Ya. Baik. Dalam ayat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan berkaitan dengan kisah tersebut. Dia yakni Sulaiman alaihissalam berkata, "Hai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya yakni Ratu Balqis kepada aku sebelum mereka datang kepada aku untuk menyerahkan diri?" Maka Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku kuat melakukannya ataupun aku memiliki kekuatan. Pada masa yang sama aku seorang yang aku dapat dipercayai." Maknanya betul-betul fokus dekat sini adalah laqawiyyun amin. Kemudian Syekhul Islam rahimahullahu taala tatkala memberikan komen tuan-tuan ataupun memberikan ta'liq berkaitan dengan ketiga-tiga contoh yang diberikan oleh Dr. Umar hafizahullahu taala, beliau menyatakan bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-26 yang juga merupakan kaedah Al-Quran kita tuan-tuan untuk yang ke-17 ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin." Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu untuk kamu ambil untuk bekerja kepada kita ialah orang yang paling kuat lagi dipercayai. Beliau rahimahullahu taala menyatakan bahawa kekuatan dalam setiap kepimpinan itu berbeza-beza tuan-tuan. Kekuatan dalam setiap kepimpinan itu berbeza-beza. Setiap orang ataupun setiap pemimpin ataupun setiap orang yang diberikan tanggungjawab dan amanah, mereka memiliki tanggungjawab ataupun kekuatan masing-masing.
Tak semua mereka memiliki kekuatan masing-masing. Cuma yang paling penting adalah dalam setiap individu yang nak dilantik ataupun dalam setiap individu yang nak berusaha untuk meletakkan mereka di posisi tersebut, maka mereka kena memerhatikan dua perkara, iaitu kekuatan dan juga amanah. Kedua-dua sifat ni kena ada dalam peribadi seseorang, tuan-tuan dan rahmat Allah. Dan pada masa yang sama, jika seorang peribadi itu memiliki kekuatan dan juga amanah yang sama levelnya, tuan-tuan, sama tingkatan dia, maka itu di antara yang terbaik. Sebab ada di antara pemimpin hadirin, mereka itu memiliki kekuatan. Kekuatan maksudnya daripada banyak segi, tuan-tuan dan rahmati Allah, daripada ketegasan, daripada pribadinya sebagai seorang pemimpin, daripada pribadinya dalam memberikan contoh kepada orang yang lain, daripada kekuatan ketegasan ni, tuan-tuan ni, maksudnya jiwa dia yang kuat dalam melaksanakan apa jua bentuk keputusan yang nak diberikan. Pada masa yang sama, kemungkinan dari sisi sudut amanah ni, tuan-tuan, tak kuat. Mungkin tidak amanah, ma'adallah. Begitu juga sebaliknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ada di antara hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seorang pemimpin, pada masa yang sama dia seorang yang amanah, seorang yang dipercayai, tuan-tuan. Tetapi pada masa yang sama, dia bukan seorang yang memiliki kekuatan. Maksud kekuatan dekat situ apa, tuan-tuan? Kemungkinan dia tak memiliki kemahiran untuk mengurus. Dalam bidang pengurusan, tuan-tuan, mungkin dia terlalu lemah. Sebab itu dalam kita memilih ataupun dalam kita mengangkat ataupun kita sendiri nak meletakkan diri kita di satu-satu tempat ataupun jawatan dalam memikul amanah dan tanggungjawab yang kita akan jawab di hadapan Allah Ta'ala, kita kena meneliti dua perkara itu, tuan-tuan, iaitu kekuatan dan juga amanah. Sebab kedua sifat ni adalah ciri-ciri seorang pemimpin ataupun seorang yang boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan baik. Sama juga sebaliknya, tuan-tuan, seperti yang kita jelaskan sebentar tadi. Ada orang amanah tapi tak berapa kekuatan, tak berapa kuat sangat. Ada yang ada kekuatan, tuan-tuan, tapi sebaliknya tak amanah. Maka kedua-dua ni kena ada dalam diri setiap pemimpin. Sebab itu dalam macam mana kita nak kata, tak kala kita dipilih ataupun tak kala kita diberikan amanah untuk memilih pemimpin-pemimpin, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena memastikan dua sifat ni yang kita nak pilih ada pada dua sifat ni kena ada pada orang yang kita pilih, orang yang akan kita pilih untuk kita angkat menjadi pemimpin kita ataupun orang yang kita nak ambil untuk khidmat kepada kita, ya. Itu lebih kurang perkataan yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Dan beliau juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, menukilkan perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berdoa, "Ya Allah, hamba mengadu kepada Engkau, ya Allah, tentang jahatnya ataupun kita katakan tentang jahatnya orang yang jahat, pada masa yang sama lemahnya orang-orang yang dipercayai." Menunjukkan bahawa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, betapa pentingnya kedua sifat yang sangat mulia ini dalam kehidupan masyarakat, khasnya pemimpin kepada masyarakat yang membawa masyarakat tersebut ke arah kebaikan. Baik. Dan beliau jelaskan panjang, tuan-puan, perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Jika tuan-puan yang dirahmati Allah ada peluang untuk mempelajari berkaitan dengan siasat syar'iyah ni, khasnya berkaitan dengan kalau kita terjemah siasat syar'iyah ni, tuan-puan, adalah siasat syar'iyah ni kita boleh terjemahkan dengan politik yang patuh syariah lah. Maksudnya siasat syar'iyah ni politik yang patuh syariah, tuan-puan. Kalau tuan-puan nak mendalami ilmu berkaitan dengan politik yang syar'i, sebab politik ni, tuan-puan, memang sebahagian dalam agama. Politik ni sebahagian dalam agama, tapi kena memastikan politik tersebut adalah politik yang syar'i, politik yang mematuhi syariat, yang berkiblatkan ataupun yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan, bukan menjadikan orang-orang barat ataupun kita katakan negara-negara kufar sebagai panduan. Kita kena mengangkat Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam kita mengaplikasikan siasah ataupun politik itu sendiri. Dan di antara pelopor siasat syariah yang sangat terkenal, tuan-puan, adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ya, dalam karangan buku beliau, tuan-puan yang dirahmati Allah, Siasah Syariah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah. Satu buku yang sangat bermanfaat, tuan-puan, yang detail
membahaskan berkaitan dengan politik yang patuh syariah lah, yang mengikuti syariat. Detail dekat situ tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala. Cuma dalam keadaan realiti yang berlaku, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kita kena mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan mereka hidayah, semoga Allah Ta'ala memberikan mereka taufik dalam mereka menjalani tanggungjawab mereka sebagai seorang pemimpin. Dan umumnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai seorang rakyat ni, kadang rakyat ni hanya banyak menuntut hak mereka. Pada masa yang sama tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pun kena tunaikan hak sebagai pemimpin. Hak sebagai pemimpin tuan-tuan, apa di antara hak pemimpin kaum muslimin khasnya? Hak pemimpin apa tuan-tuan? Rakyat kena doakan kebaikan untuk mereka. Rakyat kena doakan kebaikan untuk mereka. Rakyat kena doakan hidayah untuk mereka. Dalam keadaan hari ini tuan-tuan dan rahmati Allah, manusia ia berbondong-bondong berusaha untuk memiliki ataupun untuk meraih jawatan tuan-tuan. Dalam keadaan mereka tak meneliti ataupun dalam keadaan mereka tak menghayati diri mereka tu layak ataupun tidak layak memimpin kaum muslimin ataupun meraih satu jawatan yang besar. Sebab di sebalik jawatan dan amanah itu tuan-tuan adalah tanggungjawab yang akan dipikul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu apabila kita membaca kisah salafun salih, khasnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tatkala mereka memikul tanggungjawab mereka sebagai pemimpin tuan-tuan, subhanallah, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab mereka mengetahui bahawa di sebalik tanggungjawab dan amanah yang mereka pikul, adanya bebanan yang mereka akan tanggung dekat akhirat nanti. Ya? Kesimpulan tuan-tuan dirahmati Allah daripada kaedah ni, dan ini merupakan kaedah yang agak ringkas yang dijelaskan oleh Dr. Umar dalam kitab dia tuan-tuan, Qawaid Quraniyah. Kesimpulan tuan-tuan dirahmati Allah, yang pertama, apabila ingin melantik ataupun memegang suatu amanah berbentuk tanggungjawab dan menguruskan manusia, hendaklah melihat kepada dua ciri sifat yang utama, iaitu memiliki kekuatan dan juga amanah. Seperti mana yang kita jelaskan sebentar tadi. Kemudian yang kedua, tidak semua manusia memiliki kedua sifat ini tuan-tuan. Tidak semua manusia memiliki kedua sifat ini. Ada di antara manusia yang kita jelaskan tadi tuan-tuan, ada di antara manusia yang dia ada kekuatan, memang dia ada kewibawaan sebagai seorang pemimpin sebagai contoh. Dia ada kelayakan dia dari segi kekuatan dia. Tetapi pada masa yang sama tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sifat amanah tu sangat kurang. Ya, wal'iyadu billah. Maka dia kena usahakan untuk balancekan tuan-tuan. Dia kena usahakan untuk mengimbangkan di antara keduanya. Kemudian sebaliknya juga ada di antara pemimpin kaum muslimin, mereka itu sangat amanah, tetapi pada masa yang sama tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka tak mempunyai kewibawaan ataupun ketokohan sebagai seorang pemimpin. Kadang untuk sesuatu, kita katakan tugas beberapa perkara yang kita sebutkan taklah besar sangat tuan-tuan, boleh. Tetapi untuk diberikan tanggungjawab yang lebih besar daripada itu, memang mungkin beliau tak berkemampuan ataupun fulan tertentu itu tak berkemampuan. Maka itu yang kita katakan, tak semua manusia memiliki kedua sifat ni. Bahkan ada di antara sahabat Nabi SAW yang sahabat Nabi tuan-tuan, ni sahabat Nabi yang Nabi SAW sendiri menyatakan bahawa kamu tak mampu untuk mengikul tanggungjawab tersebut. Kalau kita nak sebut tuan-tuan rahmati Allah, itu sahabat Nabi SAW. Dari sisi sudut amanahnya, pastinya amanah tuan-tuan. Cuma dari sisi sudut memikul tanggungjawab ataupun memiliki kekuatan, kewibawaan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua tuan-tuan, mungkin sahabat tersebut tidak memiliki sifat tersebut. Sebab itulah, nak memimpin ni tuan-tuan, nak memikul amanah, nak menjalankan tugas dalam apatah lagi tugas berkaitan dengan membawa manusia, menguruskan manusia tuan-tuan, tak semua manusia memiliki sifat ataupun tak semua manusia memiliki kita katakan kemampuan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Ya? Walaupun kita katakan tuan-tuan rahmati Allah, hatta mungkin di antara para ulama, tak semua para ulama mereka itu mampu untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang, contohlah kita katakan sebagai seorang ketua menteri ke, sebagai seorang kita sebutkan menteri ke sebagai contoh tuan-tuan ni, sama juga keadaan dia. Sebaliknya tuan-tuan ni, tak semua yang kita katakan
pemimpin yang ada kekuatan kewibawaan pemimpin ni semua ada. Tetapi bila mana sifat amanah tu tak ada tuan-puan, habislah juga rakyat dan juga negara. Sebab tu dua-dua sifat ni adalah kriteria yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita lihat tatkala kita diberikan tanggungjawab untuk melantik ataupun memilih pemimpin-pemimpin yang menguruskan urusan kita. Baik, yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, betapa pentingnya untuk memberikan amanah dan tanggungjawab kepada orang yang sepatutnya. Ini pun di antara kesimpulan yang sangat penting yang kita kena sama-sama menghayati. Amanah dan tanggungjawab ni tuan-tuan kita kena berikan kepada mereka yang berhak. Jika sebaliknya, jika kita tak berikan amanah dan tanggungjawab kepada mereka yang tak sepatutnya, habislah kita tuan-tuan. Habislah urusan berkaitan yang diberikan kepadanya. Sebab ia merupakan satu bentuk keadaan yang melibatkan manusia dengan manusia yang lain tuan-tuan. Ni kaedah ni bersifat manusia dan juga manusia yang lain. Kalau dia sendiri tu lain, tapi dia menguruskan manusia yang lain. Maknanya apa jua keputusan ataupun apa jua tindakan yang dia nak ambil sebagai seorang pemimpin tu tuan-tuan, pastinya akan memberikan kesan kepada rakyat dia. Kan, kalau kita boleh bagi contoh yang mudah dekat negara kita tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala. Seorang pemimpin yang menguruskan rakyat dia. Apa sahaja tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin tadi, pastilah akan memberikan kesan kepada rakyat jelata. Sebab itulah kita kena mohon pada Allah Ta'ala, pemimpin yang Allah Ta'ala, yang kita telah usahakan untuk lantik sebagai contoh dan Allah Ta'ala lantik. Dan pastinya tuan-tuan dan rahmati Allah, setiap pemimpin yang dilantik ini, kesemuanya kita katakan kesemuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hakikatnya yang mengangkat pemimpin-pemimpin ini tuan-tuan adalah Allah Ta'ala. Yang mengangkat, yang menjatuhkan, hakikatnya yang membuat keputusan itu adalah Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang senantiasa berusaha untuk memberikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran merupakan kitab hidayah, dan hidayah itu petunjuklah kepada manusia dalam segala urusan kehidupan kita. Apabila kita menyusuri Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita membaca Al-Quran, subhanallah, kita akan bertemu dengan keseluruhan ilmu di dalamnya tuan-tuan. Sebab itu saya teringat saya ada di antara para sahabat Nabi SAW menyatakan bahawa jika kamu ingin berusaha untuk mencari pintu segala ilmu, maka kamu kembalilah kepada Al-Quran. Maknanya tuan-tuan rahmati Allah, Al-Quran itu apabila kita berusaha untuk memahaminya, mentadabburinya, menghayatinya, insya-Allah kita akan bertemu dengan apa yang kita cari di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam bissawab. Setakat kaedah yang ni tuan-tuan ada persoalan ke? Sebelum kita pergi kepada kaedah yang seterusnya. Ada persoalan? Nak tanya? Ada persoalan? Untuk kaedah yang ke-17. Mungkin tak ada. Ataupun tuan-puan seperti biasa kalau rasa segan nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi. Okey, nak tanya Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Nak tanya Ustaz, kaedah ini bukan hanya untuk seorang pemimpin saja kan Ustaz? Betul. Dia Bukan boleh gunakan untuk ialah seorang bos pada majikan pada pekerja dia juga ya Ustaz? Betul. Ia merangkumi. Okey, merangkumi ya. Okey. Yang kita fokuskan tu kepada pemimpin lah, sebab ia memang kita katakan bila mana semakin besar tanggungjawab dan amanah, maka semakin besarlah pemerhatian kita kepada kedua sifat ni. Hatta dalam ayat ni pun kita sebutkan di awal tadi kan, ia berkaitan dengan kisah Nabi Musa AS dengan seorang penduduk Madian, yang mana anak-anak mereka memberikan syur untuk diambil Nabi Musa AS sebagai pekerja mereka. Maknanya sebagai pekerja untuk membantu urusan mereka lah. Maknanya kita boleh aplikasikan kepada semua keadaan tuan-puan, sama ada bersifat yang besar dari sudut kerajaannya, kemudian dari atas ke bawah lah. Nak pilih pekerja, nak pilih orang ni, jawatan ni dan sebagainya. Dan kita pula sebagai seorang pekerja ataupun majikan, macam mana untuk kita usahakan ada dua sifat ni, lebih kurang macam tu lah. Terima kasih Puan Azia. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Sama. Ada persoalan lain tuan-tuan dan puan? Jazakumullah khairan. Baik.
Seterusnya tuan-tuan dan rahmati Allah. Kaedah yang ke-18. Dr. Umar hafizahullah taala menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan. Nah, istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin fala tajida li sunnatillahi tabdila wa la tajida li sunnatillahi tahwila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadirin yang dirahmati Allah taala, kerana kesombongan mereka di bumi dan kerana rancangan mereka yang jahat. Rancangan yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merancangnya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan dapat mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah Ta'ala itu. Kaedah 18 ni tuan-tuan, seperti mana yang saya kala-kala kuning ni, kaedah tu beliau nukilkan melalui potongan ayat ni. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Rancangan yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merancangnya sendiri. Kaedah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala merupakan kaedah yang seperti mana sebelum ni, kaedah yang muhkam, jelas, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sunnatullah dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir, ayat yang kita bacakan tadi, ayat yang ke-43. Tuan-tuan boleh buka surah Fatir ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunun ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Pada ayat yang ke-42 tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, nescaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Kemudian pada ayat yang ke-43 tuan-tuan, seperti mana yang kita bacakan sebentar tadi, istikbaran fil ardi wa makru sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. Yang bermaksud seperti mana yang kita sebutkan sebentar tadi tuan-tuan, kerana kesombongan mereka di bumi dan kerana rancangan mereka yang jahat. Rancangan yang jahat itu hanya akan menimpa orang-orang yang merancangnya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu, maka kamu tidak akan dapat perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah Ta'ala itu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti mana yang kita bacakan dalam surah Fatir ayat 42 hingga 43 ni, di antara sifat orang-orang yang kafir adalah mereka sangat suka bersumpah. Mereka bersumpah dengan tujuan apa tuan-tuan? Dengan tujuan untuk membantah ataupun menentang perintah Allah dan Rasul, para Rasulnya. Di sebalik sumpah tu tuan-tuan, mereka sumpah tu bukan sahaja-sahaja tuan-tuan ni. Mereka sumpah tu sebab apa? Di sebalik sumpah mereka itu, mereka ada rancangan yang buruk yang mereka nak lakukan. Pada masa yang sama, itu di antara bentuk kesombongan mereka dekat muka bumi ni. Maknanya apa tuan-tuan? Tak kala datang kepada mereka para Rasul menyampaikan kebenaran kepada mereka, menyampaikan satu bentuk amaran, menyampaikan satu bentuk peringatan, maka mereka di antara sifat mereka ni, mereka suka bersumpah tuan-tuan. Tujuan apa mereka sumpah tu? Tujuan mereka sumpah tu untuk apa? Untuk mereka bantah apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang para Rasul bawa kepada mereka. Kan? Dan pada masa yang sama, di sebalik sumpah mereka tu, adanya rancangan-rancangan buruk yang mereka telah rancang untuk dikenakan ataupun untuk ditujukan kepada para Rasul dan juga para Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma
أرجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu, kelak akan kami khabarkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perhatikan perkataan Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu innama baghiyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Fatih, ayat yang ke-10, فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janjinya sendiri. Beberapa ayat ni tuan-tuan. Kemudian ayat yang seterusnya berkaitan dengan pengkhabaran Allah Ta'ala bahawa tipu daya adalah salah satu kaedah musuh-musuh para rasul untuk menentang ataupun melawan dakwah mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-42, وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ. Dan sesungguhnya orang sebelum mereka, yakni orang kafir Mekah, telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat-ayat yang kita bacakan yang sebelum ni kan, yang ni kan, dan bahkan sebelum tu lagi, kemudian yang ni, kemudian ayat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-46, wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Dan sesungguhnya mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah Maha mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka, dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung. Maksudnya tuan-tuan dirahmati Allah, apa jua bentuk tipu daya, apa jua bentuk kezaliman, apa jua bentuk rancangan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang kafir terdahulu tuan-tuan. Bahkan sehingga kini tuan-tuan kita nak kaitkan, apa jua bentuk tipu daya, apa jua bentuk makar, apa jua bentuk rancangan jahat, apa jua bentuk kezaliman tuan-tuan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang jauh daripada perintah Allah Ta'ala ini sebagai contoh, maka mereka akan mendapat balasan ataupun akan kembali kepada mereka. Apa jua bentuk kezaliman, apa jua bentuk tipu daya, apa jua bentuk makar, rancangan tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka semuanya akan kembali kepada mereka. Kata kuncinya daripada kaedah yang kita sebutkan, wala yahiqqul makru sayyi'u illa bi ahli. Maka rancangan yang jahat itu tidak akan menimpa melainkan orang yang merancangnya sendiri. Ya. Semua tuan-tuan, maka di antara bentuk yang kita kena sama-sama muhasabah. Yakinlah bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui, Allah Ta'ala itu Maha melihat, Allah Ta'ala itu Maha melihat, Maha mengetahui tuan-tuan. Pada masa yang sama Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk membalas apa jua bentuk perbuatan-perbuatan zalim, rancangan-rancangan yang jahat tuan-tuan. Sebagai contoh, di antara bentuk hiburan kepada mereka yang dizalimi tuan-tuan, kepada mereka yang Allah Ta'ala uji dizalimi, yakinlah bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha adil. Allah Ta'ala itu akan membalas apa jua bentuk kezaliman yang berlaku tuan-tuan. Tugas kita ataupun tanggungjawab kita sebagai orang yang dizalimi, sebagai contoh, kita kena sabar. Pada masa yang sama kita kena berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan untuk bersabar. Pada masa yang sama Allah Ta'ala pasti akan bantu kita tuan-tuan. Yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah Ta'ala. Apa jua bentuk rancangan, tipu daya ataupun kezaliman yang dikenakan pada kita tuan-tuan, kita yakin kita serah pada Allah Ta'ala. Kita mohon doa pada Allah, kita bersabar, kita kuatkan hati kita, jiwa kita, dan Allah Ta'ala pasti akan mengembalikan kezaliman ataupun tipu daya ataupun rancangan jahat itu kepada mereka. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa contoh-contoh yang diberikan oleh Dr. Umar dalam kaedah ni, khasnya berkaitan dengan kisah-kisah yang kita boleh ambil pengajaran tuan-tuan, dan memang ia merupakan kisah-kisah yang benar yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran.
Baik, typo kat situ. Saya kalau lihat satu typo tu tuan-puan, saya rasa macam tak boleh ya. Memang kena baiki terus. Afwan. Baik. Yang pertama tuan-puan ni, contoh-contoh aplikasi kaedah yang pertama tuan-puan, kisah rancangan adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf. Allah Taala rakamkan dalam surah Yusuf ayat 100 kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Itulah sebahagian berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam perigi alaihi salam. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, kisah Yusuf ni kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf tuan-tuan, Allah Taala rakamkan di dalam Al-Quran, ia merupakan di antara ahsanul qasas, kisah yang terbaik tuan-tuan ni. Saya menyarankan diri saya tuan-tuan dan juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala untuk kita mentadabburi surah Yusuf. Seingat saya Ustaz Yusuf Arba'in pun ada tadabbur surah Yusuf kan. Tuan-puan kena ambil apa macam tu tuan-puan? Tuan-puan kena kena turut serta tuan-puan untuk mentadabburi surah Yusuf ni. Tuan-puan kena join kelas kerana saya Ustaz Yusuf. Sebab dalam surah Yusuf ni tuan-puan, subhanallahil azim, terlalu banyak faedah dan pengajaran yang kita boleh ambil dalam kehidupan kita. Bahkan memang Allah Ta'ala nyatakan sendiri ia merupakan ahsanul qasas, di antara kisah yang terbaik tuan-tuan. Dan surah Yusuf ni Allah Ta'ala cerita juga di antara hikmahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala cerita seperti mana dijelaskan oleh para mufassirin. Ia merupakan di antara surah ataupun cerita yang Allah rakamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bentuk hiburan kepada Nabi tuan-tuan. Satu bentuk hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bukan kamu sahaja wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala uji keluarga kamu menolak dakwah kamu, orang-orang di sekeliling kamu, orang-orang yang dekat dengan kamu menolak dakwah kamu tidak. Sebenarnya Nabi Yusuf alaihi salam juga, bahkan para rasul yang terdahulu juga Allah Taala uji dengan perkara yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita bacakan dalam surah Yusuf, di awal-awal surah Yusuf Allah Taala cerita bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana mimpi Nabi Yusuf alaihi salam kemudian ditakwilkan oleh ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam. Hadirin, kemudian kisah perjalanan Nabi Yusuf tatkala adik-beradik dia nak bunuh dia, nak buat rancangan bunuh dia, kan? Dan Allah Taala Maha mengetahui tentang keadaan itu tuan-tuan. Ya. Akhirnya apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Rancangan mereka tak berjaya. Walaupun cuma di sebalik tuan-tuan, di sebalik sebelum apa yang mereka lakukan tu terbongkar, walaupun macam-macam dugaan dan ujian yang Allah Taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi assalam. Kemudian contoh yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, firman Allah Taala, ini ada satu lagi, berkaitan orang yang ingin melakukan tipu daya muslihat kepada siapa tuan-tuan? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makaru wa makarallah. Ini ayat yang selalu kita baca kan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah Taala pun membalas tipu daya, dan Allah Taala sebaik-baik pembalas tipu daya. Hadirin, bumi ni milik Allah Taala. Allah Taala takkan sekali-kali meninggalkan hamba-hamba dan kekasih-kekasih Allah. Apa juga bentuk rancangan, apa juga bentuk kita katakan plan ataupun makar tuan-tuan yang dilaksanakan oleh musuh-musuh Islam, khasnya musuh-musuh para anbiya, para rasul, para wali, para kekasih Allah Taala yang memusuhi mereka, melaksanakan apa juga bentuk rancangan, ketahuilah rancangan mereka akan gagal akhirnya. Sebab itulah kaedah yang Allah Taala berikan di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, mungkin saya boleh ceritakan beberapa kisah berkaitan dengan kaedah ini tuan-tuan. Di antara bentuk selain daripada ayat Quran, kisah berkaitan dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang juga Dr. Umar dalam kitab dia tuan-tuan kawan Quraniyah ni, beliau nukilkan kisah tersebut. Siapa Imam Al-Bukhari tuan-tuan? Saya rasa tuan-tuan semua mesti pernah mendengar ataupun mengenali insya-Allah taala Imam Al-Bukhari, yang merupakan pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Baik, hadirin, Imam Al-Bukhari rahimahullah, tak kala dikhabarkan kepada beliau berkaitan dengan apa tuan-tuan? Sesungguhnya terdapat segolongan manusia
ingin melaksanakan ataupun ingin membuatkan rancangan jahat kepada kamu, wahai Imamul Bukhari. Apa Imamul Bukhari jawab, tuan-tuan? Imamul Bukhari menukilkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-76. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kemudian beliau juga membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 43 yang merupakan kaedah kita yang ke-18 ni, tuan-tuan. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Rancangan ataupun plan yang jahat itu tidak akan menimpa melainkan orang-orang yang merancangnya sendiri. Salah seorang sahabat Imam Bukhari kata apa, tuan-tuan? Mengapa anda tidak mendoakan keburukan bagi mereka yang telah menzalimi, yang telah memberikan keburukan dan menyebarkan berita bohong berkaitan dengan anda, wahai Imam Bukhari? Maka Imam Bukhari rahimahullah menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beliau, tuan-tuan, dalam kitab beliau Sahih Bukhari dan juga Imam Muslim. Isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Ya Allah, bersabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, di telaga al-hawd, yakni telaga al-Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Allahu akbar. Walaupun kita kata memang nak bersabar ni, tuan-tuan, bukan mudah, tuan-tuan ni. Sabar itu sangat berat, tuan-tuan. Tapi Allah perintahkan untuk kita bersabar. Walaupun sabar ni sangat berat, tuan-tuan, sangat berat. Memang mudah untuk kita ucapkan kepada mereka yang Allah Ta'ala uji dengan apa jua bentuk ujian dan dugaan, sabar, sabar kan. Memang, tuan-tuan, memang mudah. Bukan mudah. Mudah untuk ucapkan. Tapi mereka yang menanggung, tuan-tuan, mereka yang Allah Ta'ala uji, mereka tahu betapa besar ataupun ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Cuma, nasihat yang terbaik kepada orang yang Allah uji dengan ujian, dugaan, musibah, balak, tuan-tuan, apa? Bersabar. Itulah nasihat yang terbaik. Sebab ia merupakan nasihat daripada Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Cuma untuk kita membina kesabaran tu, tuan-tuan, memang ia memerlukan masa. Ia memerlukan tempoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan nak membentuk kekuatan, nak membina kekuatan untuk terus bersabar ni, tuan-tuan, ia memerlukan masa dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah nak sabar, tuan-tuan. Apatah lagi kalau orang zalim pada kita, orang buat jahat pada kita, kan, orang memfitnah kita sebagai contoh. Memang bukan mudah untuk kita mendoakan kebaikan, bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka, subhanallah. Tapi itulah yang dilakukan oleh Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau juga menukilkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man da'a ala zalimi faqad intasar. Barang siapa yang mendoakan keburukan terhadap orang yang zalim kepadanya, faqad intasar, maka dia telah menang. Ya? Maksudnya, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bila mana kita doakan kezaliman kepada orang yang menzalimi kita, ataupun kita doakan keburukan kepada mereka, tuan-tuan, maknanya secara umumnya syaitan pun telah berjaya. Syaitan pun telah berjaya, tuan-tuan. Berjaya untuk meletakkan dalam hati kita pun sifat, kita katakan dendamlah sebagai contoh. Memanglah kita kata, tuan-tuan, bukan mudah untuk kita memaafkan, tapi itulah yang terbaik, bahkan itulah yang lebih utama. Seperti mana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita pun pasti, tuan-tuan, dan saya pun yakin, kita memang tahu kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Memang bukan mudah, tuan-tuan. Tapi jika kita boleh mengikuti di antara sifat mulia yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW, iaitu Nabi memang sanggup, Nabi boleh memaafkan bagi mereka yang menzalimi Nabi. Bahkan Nabi doa pula kebaikan untuk mereka. Ya Allah. Kita memang tak mampu, tuan-tuan, tapi jika kita berkemampuan, Masya Allah. Itu di antara sifat yang sangat mulia. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, ketika orang-orang musyrikin Mekah ingin melakukan pelbagai tipu daya untuk menyakiti baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu, yakni Muhammad, untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu pun di antara kisah dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala rekodkan dalam Al-Quran, tuan-tuan, berkaitan dengan kegagalan tipu daya yang dirancang ataupun yang ingin dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Allah Ta'ala memelihara para rasul
para nabi, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya tuan-tuan dan rahmati Allah, yang pertama, bantuan dan pertolongan Allah senantiasa bersama dengan para kekasih ini. Hadirin, kita berusaha untuk mentaati perintah Allah, yakinlah. Dan ini di antara perkara yang kita selalu ingatkan, dan bila mana saya selalu ulang tuan-tuan, itu merupakan peringatan untuk saya sebenarnya. Dan semoga kita sama-sama beroleh manfaat. Hadirin, tak kala kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, tak kala kita berusaha untuk senantiasa melakukan kebaikan tuan-tuan, tak kala kita berusaha untuk mentaati apa yang Allah, apa yang Rasul perintahkan kepada kita, tuan-tuan, kita yakin pada Allah. Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali meninggalkan kita tuan-tuan. Kita yakin dengan Allah. Mana mungkin Allah Ta'ala meninggalkan hamba-hamba dan kekasih-kekasih Allah. Mana mungkin Allah Ta'ala akan meninggalkan hamba-hambanya yang berusaha untuk dekat dengan dia. Dan pastinya tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam kita beribadah, kita kena usahakan untuk beribadah mengikut apa yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Ibadah ni tuan-tuan adalah satu perkara yang thabit daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita nak beribadah, kita kena ikut apa yang Allah dan Rasul perintahkan, bukan kita ikut suka-suka hati kita tuan-tuan. Ibadah ni satu perkara yang Allah perintah, Rasul perintah. Dan kita kena beribadah mengikut apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Bukan dengan apa yang kita inginkan, bukan dengan apa yang kita suka, bukan dengan apa yang kita fikirkan, tidak. Kita kena mengikuti perintah Allah, beribadah dengan Allah dengan panduan yang Allah dan Rasul telah berikan kepada kita. Yang kedua, rancangan jahat yang dirancang tidak akan berjaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya tuan-tuan dan rahmati Allah akan berbalik kepada mereka yang berlaku kezaliman. Kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala yang maha mengetahui setiap perbuatan hamba-hambanya. Apa jua yang dirancang tuan-tuan, apa jua yang diplan, apa jua yang berada di hati-hati manusia yang ingin merancang untuk melakukan kejahatan, keburukan, Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Dan akhirnya tuan-tuan, ketahuilah bahawa dunia ini sementara, akhirat itu kekal abadi. Hadirin, apa jua bentuk kezaliman, walaupun zahirnya kita nampak sakit, kita nampak pedih, dan akhirnya macam nampak kita katakan satu bentuk kesengsaraan tuan-tuan. Ketahuilah bahawa kesengsaraan, kesakitan bersifat dunia itu bersifat sementara. Tetapi ketahuilah di akhirat nanti tuan-tuan, kesakitan, kesengsaraan, ya, kedahsyatan azab yang Allah berikan kepada mereka yang ingkar kepada Allah, yang melakukan kezaliman tuan-tuan. Ketahuilah ia merupakan satu bentuk azab yang berkekalan. Azab yang sangat dahsyat. Hukuman yang sangat dahsyat tuan-tuan, yang kita tak boleh nak gambarkan betapa dahsyatnya hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang zalim kepada Allah Ta'ala, mereka-mereka yang zalim terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala kita muhasabah hadis Nabi SAW berkaitan dengan kematian tuan-tuan, aksiru zikru hazimil ladzat, kata Nabi, perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan, pemutus kesenangan, iaitu kematian tuan-tuan, insya-Allah hati kita akan senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang zalim. Sebab apa tuan-tuan? Mereka yang beriman pada Allah ni, mereka tahu apa jua bentuk perbuatan, apa jua rancangan mereka untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah Maha mengetahui. Di dunia mungkin tak nampak, tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Lebih dahsyat lagi tuan-tuan jika dibalas dekat akhirat. Dan semoga apa jua bentuk dosa dan kesalahan yang kita lakukan, semua Allah Ta'ala balaslah tuan-tuan dekat dunia. Janganlah Allah Ta'ala balas dekat akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Kesengsaraan azab dekat akhirat sangat dahsyat. Ya? Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada persoalan berkaitan dengan kaedah kita yang kedua untuk pagi ni, yang merupakan kaedah yang ke-18. Ada persoalan? Silakan. Ada persoalan tuan-tuan? Jelas ke insya-Allah? Boleh faham? Semoga jelas tuan-tuan insya-Allah ya. Baik. 1 minit tuan-tuan. Baik, bismillah. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Kaedah yang ke-19. Kaedah yang ke-19 yang dinukilkan oleh Dr. Umar Hafizahullah daripada ayat 179 surah Al-Baqarah. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Yang bermaksud dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, kaedah yang ke-19 ni adalah potongan ayat yang diambil daripada perkataan ni, walakum fil qisasi hayah, dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan kehidupan bagi kamu. Ya ulil albab la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, pendahuluan tuan-tuan, kaedah Al-Quran yang bersifat muhkam, kaedah yang kita kongsikan ini kaedah yang muhkam, kaedah yang jelas berkaitan dengan sunnatullah dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain, berkaitan dengan masalah hukuman berkaitan jenayah. Kita belajar ringkas tuan-tuan ni berkaitan dengan hukuman qisas. Hukuman qisas ni termasuk di antara hukuman berkaitan dengan jenayah. Ataupun disebutkan fiqhul jinai. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Kaedah ini datang setelah ayat ini tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan qisas. Hukum qisas itu tuan, berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh kemaafan daripada saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat, yakni tebusan, ya, kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Kaedah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala datang setelah ayat yang ni. Setelah ayat 178 ni, kaedah tu datang. Ayat yang ke 179. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Dr. Umar Hafizahullah Ta'ala menjelaskan untuk kita merenung tuan-tuan ni. Ada beberapa renungan ataupun penghayatan berkaitan dengan ayat ini yang beliau nukilkan dalam kitab beliau tuan-tuan. Renungan yang pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kata beliau rahimahullah Hafizahullah Ta'ala, apabila kita berusaha untuk melihat negara kaum muslimin secara umumnya tuan-tuan, ataupun kita lihat seluruh dunia, sama ada negara beriman ataupun negara kaum muslimin ataupun negara bukan Islam tuan-tuan, maka beliau hafizahullah taala menukilkan bahawasanya kita akan melihat betapa sedikitnya hukuman tuan-tuan berkaitan dengan bunuh balas dengan bunuh. Bunuh balas dengan bunuh. Maknanya kebanyakan hukuman bersifat, walaupun dah bunuh orang tuan-tuan yang dirahmati Allah, hukuman dia tak semua negara mengamalkan bunuh balas bunuh, ataupun tak semua negara mengamalkan hukum qisas ni. Maka apabila kita melihat ataupun merenungkan berkaitan dengan kaedah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa Allah Ta'ala itu maha mengetahui hukuman yang terbaik kepada hamba-hambanya ataupun kepada manusia yang melakukan kezaliman ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun yang zalim, di antaranya adalah bunuh. Allah Ta'ala maha mengetahui tuan-tuan. Bila mana hukum bunuh balas dengan bunuh, ia akan menyebabkan mereka yang nak bunuh orang ni akan berfikir panjang. Sebab apa? Bila mana mereka bunuh orang, hukuman yang akan dikenakan kepada mereka asalnya adalah dibalas bunuh. Cuma subhanallahil azim, betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan peluang kepada waris yang dibunuh tadi. Jika waris yang dibunuh tadi
ingin agar bunuh balas bunuh, maka bunuh balas bunuh, tuan-tuan. Pada masa yang sama, jika waris tadi memilih untuk diberikan kemaafan, tuan-tuan, maka ia dibebaskan dengan bayaran diat. Kalau tuan-puan pernah membaca ataupun pernah mendapat berita berkaitan dengan apa yang berlaku, seingat saya dekat Saudi, tuan-puan, dan Saudi di antara negara yang kita katakan, tuan-puan, dalam keadaan kita kata tak sempurna lah, walaupun di sana ada kelemahan, ada kekurangan, tuan-puan ni, tetapi di antara negara Islam, saya sebut balik, di antara negara Islam yang terbaik dekat seluruh dunia ni, tuan-puan, di antara negara Islam yang terbaik di seluruh dunia ni adalah negara Arab Saudi. Sebab Arab Saudi, tuan-puan, di antara negara yang banyak melakukan ataupun mempraktikkan hukum-hukum Islam. Ya. Di antaranya qisas ni, tuan-puan. Ada satu berita sebelum ni, tuan-puan, ni berkaitan dengan bunuh, dan akhirnya bila mana nak dilaksanakan hukuman bunuh tu, tuan-puan yang dirahmati Allah, sebelum dilaksanakan hukuman bunuh tu, maka akhirnya waris tadi memberikan kemaafan. Subhanallahilazim. Maka diberikan kemaafan, tuan-puan, dan yang diberikan kemaafan tu kena bayar diat. Renungan yang pertama ni, tuan-puan, beliau hafizahullah ta'ala memberikan kita satu bentuk renungan, iaitu apabila kita memerhatikan negara dunia ni, sama ada beriman ataupun tak beriman, negara Islam ataupun tak semua negara yang melaksanakan hukuman qisas. Ya. Dan Islam datang dengan qisas ni, tuan-puan, apabila kita menghayatinya, hikmahnya, bila mana hukum bunuh balas bunuh, orang yang nak bunuh orang, dia akan fikir panjang, tuan-puan. Sebab bila dia nak bunuh orang, dia akan tahu dia akan dibunuh balik. Maka ia akan menjadi sebab dia takkan berani nak bunuh orang. Itu ringkas, tuan-puan, untuk renungan yang pertama. Kemudian renungan yang kedua. Hadirin, kita perhatikan firman Allah Ta'ala tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayah. Dan di dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kamu. Allah Ta'ala menggunakan perkataan setelah al-qisas ni, Allah Ta'ala menyatakan al-hayah. Hayah dalam bentuk nakirah, tuan-tuan. Nakirah ni dalam kaedah bahasa Arab ada dua kaedah kan, sama ada ma'rifat ataupun nakirah, dan keduanya ada perbezaan. Cuma kita tak jelaskan detail tentang itulah. Cuma untuk renungan yang kedua ni, tuan-puan, Allah berfirman walakum fil qisasi hayah, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian. Allah Ta'ala tak menyatakan bahawa bila mana bunuh, bila mana hukuman qisas ditegakkan, tuan-puan, khasnya bunuh dibalas bunuh, maka habis macam tu. Tidak. Allah Ta'ala nyatakan bahawa ia merupakan satu bentuk kehidupan bagi kamu, kelangsungan hidup bagi kamu. Sebab hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hikmahnya apa, tuan-puan? Untuk memberikan satu bentuk ketenangan kepada waris ataupun keluarga yang terbunuh, tuan-puan. Pada masa yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam surah Al-Isra ayat yang ke-33. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Yakni agar para ahli waris, orang yang terbunuh, tidak membalas dendam sendiri terhadap orang yang membunuh keluarga mereka, hadirin. Kerana hal itu akan menyebabkan peperangan antara dua golongan keluarga, sehingga akan banyak terjadinya penghilangan nyawa ataupun pengorbanan nyawa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hukuman tu kena dijatuhkan, bukanlah keluarga tu sendiri yang pergi bunuh, tuan-tuan. Tak, ia dijatuhkan oleh hakim ataupun penguasa. Apa di antara hikmahnya, tuan-tuan? Bila mana keluarga tu sendiri, contohlah memanglah qisas kan, bunuh balas bunuh, tapi bukanlah keluarga tu sendiri, contoh ataupun waris tu sendiri yang bunuh si pembunuh tadi, tidak. Sebenarnya hakim yang akan melaksanakan, tuan-tuan. Kerajaan yang akan melaksanakan hukuman tersebut. Hikmahnya yang paling besar apa, tuan-tuan? Maka sekadar contoh yang mati pun, contohlah bunuh balas bunuh, maka dua orang je lah akan mati. Tetapi sebaliknya, jika keluarga tu akan bunuh, yang bunuh, tuan-tuan, maka apa akibat yang buruk, tuan-tuan? Pasti akan lagi banyak nyawa akan terkorban. Ini renungan yang kedua yang beliau hafizahullah ta'ala berikan kepada kita. Kemudian, renungan yang ketiga, tuan-tuan. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ataupun ayat tadi, khasnya
hayah, walakum fil qisasi hayah. Dan dalam hukuman qisas itu ada kehidupan bagi kamu. Dan disebutkan kehidupan bagi kamu dekat sini adalah satu bentuk pengagungan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Pengagungan. Iaitu, bila mana ditegakkan qisas, maka ia merupakan satu bentuk usaha untuk menyebabkan orang lain ataupun pembunuh ataupun orang yang nak melakukan perbuatan bunuh tadi tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Sebab apa, tuan-tuan? Lebih kurang sama dengan renungan yang pertama. Bila mana dia bunuh orang, dia akan mati juga. Dia akan mati juga. Melainkan kemaafan diberikan. Tapi walaupun kemaafan itu sukar, tuan-tuan, kemaafan itu sukar diberikan ketika itu. Melainkan mereka-mereka yang hatinya subhanallah sangat istimewa dan sangat memiliki jiwa yang luas. Tapi biasanya, tuan-tuan, tidak. Bunuh malas bunuh lah kan. Maknanya bila mana Allah Ta'ala mendatangkan satu bentuk perkataan hayah, kehidupan dekat situ, maknanya adalah ia satu bentuk keagungan hukuman qisas itu sendiri, tuan-tuan. Bila mana ditegakkan qisas, maka akan menjadi sebab ramai manusia lain akan hidup insya-Allah Ta'ala. Bila mana tak ditegakkan qisas, bila mana ditegakkan hukuman selain daripada qisas, maka ancaman nyawa kepada manusia yang lain itu senantiasa ada, tuan-tuan. Manusia akan senantiasa takut. Sebab apa? Orang yang bunuh tadi, dia tahu bila dia bunuh orang, dia tak kena mati pun. Sekadar hukuman, maka setelah hukuman berlalu, dia akan ada keinginan lagi untuk terus membunuh. Renungan yang ketiga. Ustaz, nak tanya Ustaz. Okey, bila hukum qisas ini dilaksanakan di dunia, adakah di akhirat nanti dia terlepas ataupun ada lagi dia kena juga di akhirat nanti? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya pun tak pasti. Dan sebab pasti. Cuma, dan sebab dah dilaksanakan di dunia kan, ya. So nanti bila di akhirat, adakah Allah dah mengampunkan ataupun masih lagi dia mendapat hukuman dari Allah? Wallahu ta'ala bisawab, tuan-tuan. Secara jelas saya, tuan-tuan, saya pun tak pasti. Cumanya secara umumnya yang saya boleh sebutkan, bila mana hukuman yang Allah Ta'ala tegakkan dekat dunia ni, tuan-tuan, telah ditegakkan insya-Allah Ta'ala. Insya-Allah Ta'ala, kita mengharapkan pada Allah agar hukuman dekat akhirat itu terlepas, tuan-tuan. Mungkin kita boleh kaitkan juga dengan kisah salah seorang sahabiah, tuan-tuan, di zaman Rasul SAW, yang mana beliau telah melakukan perbuatan zina. Dan ini hadis yang sahih, tuan-tuan. Beliau telah melakukan perbuatan zina, dan disebabkan perbuatan zina itu, tuan-tuan, dan beliau telah berkahwin, seingat saya berkahwin, dan beliau telah melakukan perbuatan zina. Maka bila mana orang yang berkahwin, orang yang telah berkahwin dan melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenakan hukuman rejam. Rejam sampai mati. Maka sahabiah tadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah radhiyallahu ta'ala anha, maka sahabiah tadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menzahirkan taubat nasuhahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau datang kepada Nabi mengaku telah melakukan perbuatan zina dan beliau bersedia untuk dikenakan hukuman rejam sampai mati. Dan Allah Ta'ala menentukan ketika itu, tuan-tuan, beliau telah mengandung dan telah mengandung disebabkan beliau berzina, mengandung, tuan-tuan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beliau kembali, beliau pulang, beliau pergi dan datang kembali setelah beliau lahirkan anak. Setelah datang lahirkan anak, tuan-tuan, Nabi SAW pun perintahkan balik. Beliau datang jumpa Nabi, beliau kata apa? Aukamakal, lebih kurang perkataan beliau, tuan-tuan, adhirni, bersihkan saya ya Rasulullah. Sucikan saya ya Rasulullah. Kan? Maka Nabi SAW perintahkan untuk kembali lagi, tuan-tuan, datang balik setelah anak tadi boleh, setelah selesai menyusu lah, tuan-tuan. Setelah selesai menyusu. Maka datang lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya Rasulullah, adhirni, ya Rasulullah, bersihkanlah saya, sucikanlah saya. Maka akhirnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ditegakkanlah hudud kepada beliau, direjamlah beliau sampai meninggal dunia, tuan-tuan. Dan akhirnya Rasulullah SAW sendiri salatkan jenazah beliau.
Dan ada riwayat yang lain tuan-tuan yang dirahmati Allah, wallahu alam sama ada kisah yang sama ataupun kisah yang berbeza, cuma kisahnya juga kisah yang sahih. Ada darah terpercik tuan-tuan terkena kepada salah seorang sahabat Nabi, dan salah seorang sahabat Nabi itu rasa macam geli tuan-tuan. Kerana Nabi SAW bersabda aukamakal, ketahuilah bahawasanya taubat sahabiah tadi tuan-tuan, jika diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, nescaya akan mampu untuk kira macam taubat seorang sahabiah ni tuan-tuan dapat cover 70 orang Madinah punya taubat nasuha kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan terima 70 orang taubat. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, asbab hukuman hudud ni tuan-tuan, asbab hukuman yang Allah Ta'ala tetapkan dekat dunia ni, bila mana Allah Ta'ala, bila mana dikenakan kepada mereka yang melakukan kesalahan, insya-Allah Ta'ala ia merupakan satu bentuk pembersihan dosa tuan-tuan ni. Insya-Allah Ta'ala dekat akhirat tidak akan dikenakan hukuman. Cuma dengan syarat tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan syarat juga bahawasanya mereka yang melakukan kesalahan tersebut, mereka yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mungkin hukuman berkaitan dengan satu-satu kesalahan, bila mana terkena hukuman hudud dekat dunia maka akan terlepas. Tapi sebaliknya mungkin hukuman-hukuman yang lain tetap akan ditanggung lah. Itu yang saya boleh kongsikan tuan-tuan. Saya pun tak pasti dengan jelas. Perkara yang saya tak tahu, saya tak pasti tuan-tuan, saya akan katakan saya tak tahu, saya tak pasti. Sebab ini merupakan satu amanah tanggungjawab yang Allah berikan pada saya. Dan saya tak pasti tuan-tuan ni. Itu yang saya boleh komen lah, ataupun berikan respon berkaitan yang puan tanyakan. Mungkin boleh dapat membantu lah puan ni. Nanti Puan Azia boleh tanya Ustaz Yusuf lah, insya-Allah. Baik Ustaz, insya-Allah. Terima kasih. Semoga dapat membantu lah, insya-Allah, apa yang saya sebutkan. Dan saya boleh rujuk juga tuan-tuan setelah ni, insya-Allah. Baik, selesai renungan yang ketiga. Kemudian renungan yang keempat tuan-tuan. Renungan yang keempat, kaedah tadi diakhiri dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala menyatakan bahawa walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Yang kita nak fokuskan kat situ adalah tuan-tuan, ya ulil albab. Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang-orang yang berakal. Maknanya bila mana Allah Ta'ala menyatakan berkaitan dengan hukum qisas ni tuan-tuan, apabila orang-orang yang berakal, khasnya mereka yang menggunakan akal mereka dengan baik, maka mereka akan mengetahui berkaitan dengan hikmah, kebijaksanaan ataupun kita katakan ketelusan hukuman qisas ni yang Allah Ta'ala tegakkan. Dan akhirnya Allah Ta'ala menyatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa tuan-tuan? Bila mana orang-orang yang berakal, ulil albab, menggunakan akal mereka untuk berfikir, dan mereka mengetahui bahawa Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, hikmah Allah Ta'ala, akhirnya mereka tidak akan melakukan apa yang mereka inginkan, ataupun mereka tidak akan mengambil jalan melalui apa yang mereka inginkan berdasarkan hawa nafsu mereka tuan-tuan. Tidak. Mereka akan taat kepada hukuman yang Allah Ta'ala tegakkan. Dan itulah merupakan di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian renungan yang kelima tuan-tuan, yang terakhir. Renungan yang terakhir. Betapa hukuman Allah Ta'ala ni tuan-tuan bersifat jami', bersifat menyeluruh tuan-tuan. Dan hukuman yang terbaik adalah hukuman Allah Ta'ala. Mudah tuan-tuan kan? Sebab apa? Allah Ta'ala Al-Khaliq. Allah Ta'ala itu Maha Pencipta. Kita semua ni tuan-tuan adalah makhluk. Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala Al-Khaliq yang maha mencipta, semestinya Allah yang maha mengetahui yang terbaik untuk apa? Untuk kita sebagai makhluknya tuan-tuan. Maka renungan yang kelima ni kita kena ketahui bahawasanya betapa pentingnya untuk kita mengikuti Allah, mentaati Allah. Sebab apa jua ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, ia merupakan ketentuan yang terbaik. Apa jua bentuk hukuman, apa jua bentuk pembalasan, apa jua bentuk tindakan yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran untuk kita, ia merupakan semuanya adalah yang terbaik untuk kita. Sebab apa? Allah Al-Khaliq. Ya? Baik, itulah beberapa renungan tuan-tuan berkaitan dengan kaedah ini yang Dr. Umar Hafizahullah Ta'ala nyatakan di dalam kitab beliau Qawaid Quraniyah.
Dan akhirnya hadirin, kesimpulannya adalah Al-Quran adalah hidayah dan petunjuk. Macam mana untuk kita menjadikan Al-Quran hidayah dan petunjuk, tuan-tuan? Kita kena usahakan untuk memahami Al-Quran. Kita kena usahakan untuk memahami Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memudahkan bagi kita semua dapat berada dalam suasana berusaha untuk memahami Al-Quran. Hadirin, ketahuilah bahawasanya di antara tanda kasih sayang Allah Ta'ala pada hamba-hambanya, bila Allah Ta'ala mudahkan hamba-hambanya untuk dekat dengan Al-Quran. Bila mana Allah Ta'ala mudahkan hamba-hambanya untuk memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran. Apatah lagi, bila mana Allah Ta'ala menjadikan hamba-hambanya, memberikan hidayah dan tunjuk hamba-hambanya mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dan hidup mereka. Pada masa yang sama juga as-sunnah Nabi SAW. Kita syukur pada Allah, tuan-tuan. Dan saya pasti tuan-tuan merasakan satu bentuk kenikmatan bila mana memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dalam keadaan memahaminya, membaca Al-Quran dalam keadaan memahami kisah-kisah, dalam keadaan memahami apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan sebenarnya pada kita. Ya? Dan semua Allah Ta'ala menetapkan hati-hati kita dalam ketaatan kepadanya, insyaAllah. Yang kedua, Allah Ta'ala maha adil dalam setiap tindakan dan hukumannya, tuan-tuan. Kan? Allah maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Kewajipan manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW dalam menghadapi apa jua permasalahan dalam kehidupan mereka. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu perkara, ya, maka kalian kena kembali kepada Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka kita akan bertemu dengan jalan permasalahan, jalan penyelesaian apa jua bentuk permasalahan kita, tuan-tuan, tuan-tuan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan akhirnya kewajipan kepada kita untuk berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tuan-tuan, ada persoalan berkaitan dengan kaedah yang ke-19 ataupun berkaitan dengan ketiga-tiga kaedah yang kita kongsikan pada pagi ini? Bismillah. Ada persoalan, tuan-puan? Mohon maaf, tuan-puan, ni saya banyak minum pula sebab alhamdulillah kuliah-kuliah pun dah start, tuan-puan, dan banyak penyampaian-penyampaian, tuan-puan. Sehari dalam 2-3 kuliah, tuan-puan, alhamdulillah. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Ada persoalan, tuan-puan? Jelas ke? Jazakumullah khair. Ada persoalan? Cuma persoalan-persoalan, tuan-puan, yang saya tak dapat jawab, tuan-puan yang dirahmati Allah, tuan-puan boleh tanyakan kepada kekanda saya lah, Ustaz Yusuf. Hafizahullah. Naam. Naam. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau tuan-puan boleh baca dekat komen tu, tuan-puan, admin Akademi Tadabbur Malaysia, mungkin kekanda saya kot ataupun tim kekanda saya, tuan-puan dirahmati Allah Ta'ala, menukilkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, dan beliau letak sekali terjemah kat situ, tuan-puan. Ni so mudah, tuan-puan, untuk baca. Saya tolong bacakanlah. Kata Nabi SAW, berbai'ahlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan apa pun, tidak mencuri, tidak berzina. Lalu Allah Ta'ala membaca ayat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang dinukilkan dekat situ. Maka sesiapa yang memenuhinya, nescaya akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Ta'ala, dan sesiapa yang melanggar lalu dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya, maka hukuman itu akan menghapus dosanya. Dan barang siapa yang melanggarnya tetapi ditutupi oleh Allah SWT, maka jika Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala mengampuninya atau menyiksanya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan, itulah sebenarnya kalau kita melihat juga penjelasan para ulama berkaitan dengan kisah sahabiah tadi, tuan-tuan, yang kita sebutkan sahabiah yang Allah Ta'ala ataupun Rasulullah SAW jatuhkan hukuman rajam sampai mati, tuan-tuan. Para ulama menjelaskan bahawa sahabat tadi, bila Nabi SAW memerintahkan untuk beliau kembali, untuk Nabi perintahkan untuk beliau pulang, tuan-tuan, ia merupakan satu bentuk sebenarnya Nabi SAW berikan pilihan kepada dia. Dan kalau dia tak datang pun, tuan-tuan, hukuman tu takkan jatuh pada dia sebenarnya. Sebab apa? Bila mana dia bertaubat dengan taubatan nasuha, kembali kepada hadis yang kekanda saya mungkin nukilkan tadi, tuan-tuan,
ia merupakan satu bentuk peluang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan Allah maha berkuasa, tuan-tuan. Itu kekuasaan Allah dan hak Allah untuk memaafkan hamba-hambanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Cuma dalam keadaan beliau seorang sahabiah, tuan-tuan, yang mana hatinya tidak akan pernah rasa tenang, melainkan setelah ditegakkan had ataupun hudud kepadanya, tuan-tuan, maka dia pun datang. Dan Allah Ta'ala memaafkan beliau, tuan-tuan, dan taubat beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah beliau, tuan-tuan, kita ceritakan bukanlah sebagai satu bentuk keaiban beliau, tuan-tuan. Tidak, ia merupakan satu bentuk kisah yang kita kena ambil pengajaran daripadanya dan kita jadikan panduan. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Kalau tak ada apa-apa, tuan-tuan, terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan apa juga kenyataan dan jawapan ataupun respon saya berikan, tuan-tuan, jika ia merupakan satu bentuk kesalahan atau kesilapan, mohon teguran dan nasihat, tuan-tuan. Saya bersedia bila-bila masa untuk menarik dan mengaku apa juga bentuk kesalahan dan kesilapan saya. Dan saya tidak akan malu untuk mengaku, untuk mengatakan saya tak tahu ataupun saya tak pasti, tuan-tuan, bila mana ia merupakan satu perkara yang saya tak tahu ataupun saya tak pasti. Mohon maaf, tuan-tuan, atas segala kelemahan kekurangan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan bersama dengan kita. Semoga tuan-tuan puan-puan beroleh ilmu yang bermanfaat insya-Allah pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah taufik, kita dapat ambil iktibar, kita amalkan dan sampaikan. Jazakumullahu khairan juga kepada Akademi Tadabbur Malaysia atas anjuran yang sangat bermanfaat insya-Allah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya-Allah, tuan-tuan, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.